Sehinggalah ada suatu hari itu, ada seorang pelanggan menelefon, menghubungi Zawiyah untuk membeli tong gas. Jadi dia tanyalah ada kat kedai ke tak. Zawiyah menjawab yang beliau ada kat kedai. Lepas tu pelanggan tu pun datang dan berhenti betul-betul di depan kedai Zawiyah. Sekali lagi pelanggan ni menelefon Zawiyah, marah-marah lah. Dia kata tadi buka kedai, tetapi bila dia datang tak buka. Jadi dia seolah-olah rasa macam tertipu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel SH Studio. Seram tapi santai. Anda bersama saya Samsul Hanif. Seperti biasa, saya akan teruskan penceritaan cerita-cerita seram, cerita-cerita mistik. Dan untuk kali ini, saya akan ceritakan sebuah kisah daripada Zawiyah, bukan nama sebenar, yang mana beliau merupakan seorang peniaga kedai runcit. Pengalaman beliau, walaupun beliau buka kedai, tetapi pelanggan tak nampak pun kedai beliau. Aneh bukan? Jadi untuk mengetahui cerita ini dengan lebih lanjut, jangan lupa sebelum tu subscribe dahulu channel ini. Dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada 549 orang subscriber saya setakat ini. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas jasa anda semua yang menekan butang subscribe. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin, ya rabbal alamin. Zawiyah dengan Ahmad ini merupakan suami isteri. Jadi mereka berdua ni sangat gembira kerana mendapat perkhabaran yang permohonan mereka untuk membuka kedai runcit diluluskan oleh Majlis Perbandaran. Mana tidaknya gembira kerana permohonan yang dibuat ni dah terlalu lama namun tiada jawapan. Jadi berkat dengan doa dan ikhtiar yang dibuat, akhirnya permohonan mereka diluluskan. Jadi mereka pun memulakanlah perniagaan kedai runcit mereka. Dan pada awal permulaan mereka memulakan perniagaan ni, sebenarnya tak ada masalah apa pun. Walaupun terdapat beberapa kedai runcit lagi yang berdekatan dengan kedai mereka. Jadi untuk mengelakkan rasa tak senang ataupun rasa macam ada persaingan kedai-kedai runcit yang lama ni, Ahmad dengan Zawiyah ni dia menjual barangan basah. Sebab kedai runcit lain tak jual barangan basah. Mereka berdua menjual barangan basah supaya rezeki dapat dikongsi. Maksudnya kalau nak barang basah, mereka ada jual. Untuk beli barangan runcit lain, mereka persilakan pergi ke kedai sebelah. Jadi mereka macam berkongsi rezeki lah. Selain daripada itu, Ahmad juga membuat penghantaran barang ke rumah pelanggan dan juga servis menghantar surat khabar ke rumah-rumah pelanggan. Namun begitu, tak sampai setahun Zawiyah dengan suaminya membuka kedai runcit di situ, tiba-tiba beliau rasa pelik, timbul rasa aneh lah. Kerana pelanggan mereka berdua ni semakin merudum, semakin merosok. Pelanggan setianya juga langsung dah tak datang. Ada yang datang pun hanya lalu tengok-tengok dan terus berlalu pergi. Seolah-olah kedai beliau ni tak wujud di situ. Ada yang lalu tapi tak singgah. Ada yang lalu tengok-tengok macam kehairanan dan terus berlalu pergi tanpa singgah di kedai Zawiyah dengan Ahmad ni. Minggu berlalu, pelanggan langsung tak ada. Jadi perniagaan mereka berdua ni merosot. Sehingga kan barang-barang yang segar terpaksa dibuang macam tu saja kerana tidak ada orang
membelinya. Jadi Zawiyah ni termenung panjang memikirkan nasib yang menimpa kedai beliau. Sehinggalah ada suatu hari itu, ada seorang pelanggan menelefon menghubungi Zawiyah untuk membeli tong gas. Jadi dia tanyalah ada kat kedai ke tak. Zawiyah menjawab yang beliau ada kat kedai. Lepas tu pelanggan tu pun datang dan berhenti betul-betul di depan kedai Zawiyah. Sekali lagi pelanggan ni menelefon Zawiyah, marah-marah lah. Dia kata tadi buka kedai, tetapi bila dia datang tak buka. Jadi dia seolah-olah rasa macam tertipu. Sehingga kan Zawiyah berkata yang suami dia ada di depan kedai tersebut dan sedang melambai-lambai pada pelanggan yang hendak membeli tong gas tu. Tetapi malangnya pelanggan tersebut tidak nampak ada orang di hadapan kedai itu. Jadi pelanggan ni pun berlalu pergi dengan keadaan marah-marah. Jadi Zawiyah dengan suami dia ni agak terkejutlah dengan kejadian tersebut. Masa itulah beliau baru mengesyaki sesuatu. Beliau mengesyaki yang ada orang cuba untuk menutup pandangan orang ramai supaya kedai mereka ni tak nampak. Jadi dia pun tak tahu apa yang hendak didengkikan sangat, kerana beliau cuba untuk menampilkan perkhidmatan ataupun jualan yang berbeza daripada orang lain supaya tidak mengganggu jualan ataupun perniagaan orang lain. Jadi oleh kerana Zawiyah ni tak nak menunding jari kepada siapa-siapa, mereka berdua ni bersepakat untuk membawa seorang ustaz untuk memantau ataupun melihat apa yang tidak kena kepada kedai mereka ini. Jadi bila ustaz tu datang dan bila sampai saja di kaki 5 kedai mereka berdua ni, jadi ustaz tu pun tersenyum memandang seekor burung tiung yang ada di depan kedai Zawiyah ni. Sebenarnya burung tiung itu adalah milik suami beliau. Jadi ustaz tu pun tersenyum. Jadi ustaz tu kata, jika burung tiung ini pandai bercakap, mesti panjang cerita dia. Jadi selepas itu ustaz itu pun terus menyiasat di keliling kedai milik mereka berdua. Dan alangkah terperanjatnya mereka berdua bila ustaz tu menyatakan yang ada orang cuba menutup periuk nasi mereka. Sepanjang memeriksa kedai tersebut, ustaz tu ada menyatakan bahawa di sekeliling kedai mereka ini ada tanda-tanda taburan tanah yang dipercayai tanah tersebut adalah tanah kubur. Selain daripada itu juga terdapat 2 batang lilin di belakang kedai mereka ini yang sudah terbakar lah. Jadi luluhlah hati si Zawiyah dengan suaminya apabila mendengar penjelasan tersebut. Dan ustaz tersebut juga sempat berpesan supaya tidak terlalu mempercayai siapa-siapa saja, walaupun orang itu orang yang terdekat dengan kita. Ustaz itu tidak dapat untuk memagar kedai mereka pada hari itu. Ustaz itu memesan kepada mereka berdua supaya memasang surah Al-Baqarah di dalam kedai tersebut, di samping membersihkan dahulu sisa-sisa tanah kubur tersebut. Selain daripada itu, ustaz ni ada juga membuat campuran garam kasar dan lada hitam untuk ditaburkan di sekitar kedai tersebut supaya tidak berlaku masalah yang lebih besar. Alhamdulillah, beberapa hari selepas daripada itu, pelanggan mulai masuklah ke kedai Zawiyah dan mulalah berpusu-pusu orang masuk. Ada juga yang cuba berseloroh ataupun bergurau dengan Zawiyah ni. Engkau pergi mana sebenarnya? Lama sangat tutup kedai ni. Adakah engkau pergi berbulan madu? Sempat lagi pelanggan ni berseloroh dengan Zawiyah. Tetapi Zawiyah ni dia cool saja. Dia hanya senyum saja. Walaupun dalam hati terpaksa menelan kepahitan akibat daripada perbuatan syirik orang lain. Sehingga hari ini beliau pun tak tahu siapa sebenarnya yang cuba melakukan perkara terkutuk tersebut. Dan beliau berharap agar orang tersebut sudah pun insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita ini hanya sampai di sini. Ada pengajaran baik, kita boleh ambil iktibar, dan kalau ada yang buruk jangan ditiru dan hendaklah kita buang jauh-jauh
supaya kita ini tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya tinggalkan anda, jangan lupa subscribe dahulu channel ini. Bagi anda yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.